ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس دعوات يستجاب لهن دعوة المظلوم حين يستنصر، ودعوة الحاج حين يصدر، ودعوة المجاهد حين يغفل، ودعوة المريض حين يبرأ، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. ثم قال: وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 jenis doa yang akan diterima secara khusus. Yang pertama, doa seorang yang dizalimi selagi dia tidak mengambil tindakan balas. Yang kedua, doa orang yang menunaikan haji selagi dia belum kembali. Yang ketiga, doa seorang mujahid selagi dia belum pulang. Yang keempat, doa seorang yang sakit selagi dia tidak sembuh. Dan yang kelima, doa seseorang untuk saudaranya di luar pengetahuan saudaranya itu. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara kesemua doa itu, doa yang paling cepat diterima ialah doa seseorang untuk saudaranya di luar pengetahuan saudaranya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 jenis doa yang akan diterima secara khusus. Yang pertama, doa seorang yang dizalimi selagi dia tidak mengambil tindakan balas. Yang kedua, doa orang yang menunaikan haji selagi dia belum kembali. Yang ketiga, doa seorang mujahid selagi dia belum pulang. Yang keempat, doa seorang yang sakit selagi dia tidak sembuh. Dan yang kelima, doa seseorang untuk saudaranya di luar pengetahuan saudaranya itu. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara kesemua doa-doa itu, doa yang paling cepat diterima ialah doa seseorang untuk saudaranya di luar pengetahuan saudaranya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: salasu da'awati mustajabatun la syakka fihin da'watul walid wa da'watul musafiri wa da'watul mazlum. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang diterima secara khusus dan tidak ada sebarang syak dalam penerimaan doa-doa ini. Yang pertama, doa seorang bapa untuk anak-anaknya. Yang kedua, doa seorang musafir. Dan yang ketiga, doa seorang yang dizalimi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa diterima secara khusus dan tidak ada sebarang syak dalam penerimaan doa-doa ini. Yang pertama, doa seorang bapa untuk anak-anaknya. Yang kedua, doa seorang musafir. Dan yang ketiga, doa seorang yang dizalimi. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: la ana aquda adhkurullaha wa ukabbiruhu wa ahmaduhu wa usabbihuhu wa uhalliluhu hatta tatlu'u asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa raqabatain aw akthara min wuldi Ismail wa min ba'dil asri hatta taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa 4 riqabin min wuldi Ismail. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku duduk selepas solat subuh hingga terbit matahari untuk mengingati Allah, membesarnya dengan membaca Allahu Akbar, memujinya dengan membaca Alhamdulillah, mensucinya dengan membaca Subhanallah, dan bertahlil dengan membaca La ilaha illallah adalah lebih aku suka daripada memerdekakan 2 orang hamba atau lebih daripada
Demikian juga aku duduk selepas solat asar sehingga terbenam matahari. Untuk melakukan amalan-amalan itu lebih aku suka daripada memerdekakan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku duduk selepas solat subuh sehingga terbit matahari untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, membesarkannya dengan membaca Allahu Akbar, memujinya dengan membaca Alhamdulillah, mensucinya dengan membaca Subhanallah, dan bertahlil dengan membaca La ilaha illallah adalah lebih aku suka daripada memerdekakan 2 orang hamba atau lebih daripada keturunan Nabi Ismail. Demikian juga aku duduk selepas solat asar sehingga terbenam matahari untuk melakukan amalan-amalan itu lebih aku suka daripada memerdekakan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqiz illa qala al-malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulanin fa innahu bata tahiran. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidur pada waktu malam dalam keadaan berwuduk, maka satu malaikat akan bermalam bersamanya dalam selimutnya. Apabila dia sedar daripada tidurnya, maka malaikat itu akan berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini kerana dia telah tidur dalam keadaan berwuduk. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidur pada waktu malam dalam keadaan berwuduk, maka satu malaikat akan bermalam bersamanya dalam selimutnya. Apabila dia sedar daripada tidurnya, maka malaikat itu akan berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini kerana dia telah tidur dalam keadaan berwuduk. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin yabitu ala dhikrin tahiran fayata'arru min al-laili fayas'alu Allah khairan min ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kalangan orang Islam yang tidur pada waktu malam dalam keadaan berzikir dan ada wuduk, kemudian dia tersedar pada bila-bila masa daripada malam itu, lalu dia meminta kepada Allah apa-apa sahaja kebaikan dunia atau akhirat, maka pasti Allah akan mengurniakannya kebaikan itu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kalangan orang Islam yang tidur pada waktu malam dalam keadaan berzikir dan ada wuduk, kemudian dia tersedar pada bila-bila masa pada malam itu, lalu dia meminta daripada Allah apa-apa sahaja kebaikan dunia atau akhirat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakannya kebaikan itu. An Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aqraba ma yakunu rabbu min al-'abdi jawful lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah fakun. Sayyidina Amr bin Abasah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadanya, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tersangat hampir dengan hamba-Nya pada bahagian akhir daripada malam. Sekiranya kamu mampu, maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah pada waktu itu. Sayyidina Amr bin Abasah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadanya, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tersangat hampir dengan hamba-Nya pada bahagian akhir daripada malam. Sekiranya kamu mampu, maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah pada waktu itu. InsyaAllah telah dengar beberapa buah hadis.
mengenai zikir dan doa, sama-samalah kita dapat ambil iktibar dan sampaikan. Subhanallah dan bismillah.